Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan ingat Anwar Ibrahim diam-diam saja kepada Muhyiddin. Kali ini Anwar kasih sekolah Muhyiddin. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam. Selamat menyambut Hari Raya, maaf zahir batin, bilanglah, okey. Dan juga saya ingin nasihatkanlah, hati-hati memandu, hati-hati makan, jangan terlampau banyak makan, dan jangan terlampau membazir lah, jangan sampai membazir. Ingatlah, ramai lagi manusia di dunia ini yang hanya hidup cukup-cukup saja. Jadi kalau pakai baju raya itu cukuplah, kalau sudah ada sekarang itu cukuplah, jangan lagi tambah, cukup sudah itu. Pada 20 April 2023 yang lalu, Anwar Ibrahim berkata Muhyiddin tak patut mengapi-apikan sentimen pengundi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sebagai bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Mak Yassin sepatutnya lebih faham untuk tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh membakar sentimen pengundi. Dalam jawapannya terhadap pembelaan Muhyiddin berhubung saman fitnahnya, pengurusi Pakatan Harapan PH itu mendakwa ia lebih-lebih lagi apabila kenyataan Muhyiddin semasa kempen pilihan raya di Parlimen Padang Serai selepas pilihan raya umum ke-15 PR15 akhir tahun lepas. Anwar mendakwa kenyataan Muhyiddin itu berniat jahat kerana defendant sepatutnya tahu bahawa dakwaan dia menerima 15 juta ringgit Malaysia kerana berkhidmat sebagai penasihat ekonomi Selangor sudah pun dijawab di Parlimen sebelum ini. Plaintiff menegaskan bahawa sebagai ahli politik veteran dan bekas Perdana Menteri, defendant sepatutnya tahu untuk tidak membuat kenyataan untuk mempunyai kecenderungan untuk mengapi-apikan dan menggalakkan perasaan niat jahat tidak puas hati atau permusuhan antara orang dan calon untuk mendorong mana-mana pemilih atau pengundi sebelum, semasa dan selepas pilihan raya. Lebih-lebih lagi apabila kenyataan sedemikian sebenarnya berunsur fitnah dan berniat jahat, kata Anwar Ibrahim. Namun begitu, defendant telah meneruskan untuk membuat perkara yang sama, iaitu menuduh fitnah dan atau perkataan fitnah melalui ucapannya dalam kempen pilihan raya yang jelas tidak dapat dinafikan telah melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Itu kata Anwar dalam jawapan yang dilihat oleh Malaysia kini. Presiden PKR itu menegaskan tidak sukar bagi Presiden Bersatu itu untuk mengakses rekod Hansard Parlimen yang tersedia secara umum sebelum membuat dakwaan itu. Anwar berhujah bahawa Muhyiddin juga tidak mempunyai kewajipan undang-undang untuk mengeluarkan kenyataan yang didakwa palsu dan berniat jahat di kawasan Padang Serai. Sebaliknya, bukan kawasan Parlimen Pagoh yang diwakilinya. Plaintiff juga menyatakan bahawa walaupun defendant boleh menikmati kebebasan bersuara mengikut perkara 10 bahagian pilihan raya persekutuan, dia berpendapat hak asasi ini layak dan masih tertakluk kepada pelbagai sekatan seperti Akta Fitnah 1957. Dalam pernyataan pembelaannya yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 17 Januari, Muhyiddin antara lain mendakwa Anwar sebagai Perdana Menteri tidak sepatutnya tersinggung dengan kritikan dan pertanyaan yang sah dalam ceramah politik. Anwar memfailkan jawapannya pada 16 Februari. Pada 20 Disember tahun lepas, Anwar
memfailkan saman fitnah terhadap Muhyiddin berhubung kenyataan Muhyiddin yang dikatakan dibuat semasa ceramah akhir PN pada 5 Desember. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layar Malaysia Kini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Selamat Hari Raya sekali lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi. Satu Malaysia hari ini bergembira kerana menyambut Hari Raya yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, terutama yang beragama Islam. Apapun kita dalam Malaysia, kita sentiasa mengamalkan toleransi yang baik dan kita sama-sama meraihkan. Yang bagusnya kalau kami di Sabah, kerana banyak kahwin campur, lepas tu kami punya suku di Sabah ini banyak, tidak kiralah suku apa. Kalau dia Muslim, kita raihkan bersama. Kalau dia Kristian, kita raihkan bersama. Jadi di Sabah kami harmoni. Kami harap-harap di Sabah punya harmoni akan kekal selama-lamanya. Tanpa ada sifat perkauman, sifat resis, sifat keterlaluan daripada mana-mana pihak. Okey, jadi tahniah diucapkan. Sekali lagi, selamat Hari Raya. Okey, terbaru. Rupa-rupanya SPRM pada 18 April sedang menyiasat dengan rakaman CCTV, termasuklah di kereta menteri di sebuah kondominium. SPRM mahu rakaman CCTV kereta menteri di sebuah kondominium. Ini macam kes besar betul lah. Sampai geledah tak cukup. Lepas itu minta CCTV pun lagi. Ini macam betul-betul besar ini kes ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM meminta pihak pengurusan sebuah kondominium di Cyberjaya untuk menyerahkan rakaman kamera litar tertutup CCTV melibatkan 3 buah kereta. Menurut satu sumber SPRM, 2 daripadanya dikatakan didaftarkan atas nama Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Difahamkan ia adalah sebahagian daripada dakwaan rasuah yang dikatakan bernilai sebanyak 97 juta ringgit melibatkan 2 pegawai kanan kementeri itu. Sebanyak 3 kenderaan menjadi sebahagian daripada siasatan. Katanya SPRM telah meminta rakaman CCTV bagi tarikh 6 Mac 2023 sehingga 7 Mac 2023. 7 April 2023 dan 8 April 2023 bagi 3 jenis kereta Mercedes-Benz, Proton Perdana dan Mitsubishi Outlander. Katanya kepada Malaysia Kini. Carian maklumat kenderaan di internet mendapati kereta Mercedes berwarna perak dan Outlander berwarna merah itu didaftar sebagai kenderaan milikan persendirian atas nama Sivakumar. Namun carian tidak dapat memastikan pemilikan kenderaan ketiga iaitu Proton Perdana. SPRM memohon rakaman CCTV itu semalam dan memberi tempoh kepada kondominium itu untuk menyerahkannya sehingga hari ini. Malaysia Kini telah menghubungi pejabat menteri dan SPRM dan masih lagi menunggu maklum balas mereka. SPRM masih teruskan siasatan menurut laporan yang diterima. Sementara itu, memetik sumber yang tidak dinamakan, utusan Malaysia melaporkan bahawa SPRM masih meneruskan pencarian wang berjuta-juta ringgit yang didakwa melibatkan pegawai kanan menteri melalui orang tengah. Laporan itu mengesahkan bahawa SPRM tidak mendapat sebarang bukti ketika menggeledah rumah dan pejabat menteri. Difahamkan tiada rampasan dibuat kerana SPRM tidak menemui sebarang bukti yang diperlukan. Sumber itu dipetik berkata demikian. Sumber SPRM semalam memberitahu Malaysia Kini bahawa tiada serbuan terhadap rumah dan pejabat Sivakumar tetapi hanya sebagai lawatan. Sumber itu juga memberitahu portal itu bahawa SPRM tidak menolak kemungkinan mengambil keterangan menteri sekali lagi dalam masa terdekat bagi membantu siasatan.
SPRM menyerbu pejabat Kementerian Sumber Manusia KSM di Putrajaya pada Kamis dan menahan seorang pegawai kanan, Siva Kumar. Sehari kemudian, agensi antiraswa itu menahan Setiausaha Sulit Siva Kumar pula dan direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Selain itu, seorang ahli perniagaan dari Ipoh ditahan dalam siasatan yang dikatakan melibatkan agensi pekerja asing. Beberapa laporan sebelum ini mengesahkan bahwa Menteri telah memberi keterangan hampir 9 jam di pejabat SPRM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam berkata tiada keperluan untuk Siva Kumar direhatkan berhubung siasatan yang melibatkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing. Anwar berkata mana-mana pihak tidak boleh membuat telahan sendiri memandangkan ia masih dalam siasatan dan tiada sebarang pertuduhan yang dibuat sampai ketika ini. Danyat Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.